macam tu, tapi lebih ramai orang boleh tengok insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha cinta. Allah beri dalam hati kita rasa kasih, sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan orang-orang yang mencintai Allah, iaitu orang-orang yang soleh, para ulama, para pemimpin yang adil. Dan Allah, moga-moga Allah beri kita kecintaan kepada jalan-jalan menuju kepada kecintaan kepada Allah. Antaranya adalah jalan-jalan majlis ilmu, jalan-jalan majlis zikir, jalan-jalan kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Subhanallah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamina, seluruh alam, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkaulah Hamidum Majid, yang maha terpuji dengan pujian-pujian. Subhanallah, alhamdulillah. Bersyukur pada pagi ini kita telah memulakan hari. Bagaimanapun kita bermula pagi tadi, bagaimanapun kita tidur malam tadi, dengan sedih ke, dengan kecewa ke, tapi rupanya setiap pagi yang kita mulakan, insya-Allah itu sebagai tanda Allah nak buka lembaran baru, hari baru untuk kita melakukan perubahan. Subhanallah. Perkara yang paling susah kita nak buat adalah ubah manusia lain. Tapi benda yang dalam tangan kita, kemampuan kita adalah ubah diri kita. Kita tak mampu nak ubah orang-orang yang kita sayang, kitalah berubah untuk redha dan menerima mereka seadanya. Mudah-mudahan bila Allah tengok kita dah mula redha, dah faham ujian Allah, sebenarnya nak ubah kita supaya jadi hati lebih lembut, hati lebih redha dan bersangka baik dengan Allah. Akhirnya Allah bagi apa pada kita? Perubahan orang-orang yang kita sayang, orang yang kita harapkan. Subhanallah. 2 hari 3 hari ini selepas kes saya dikejar tu kan, perompak tu, mungkin ramai juga orang yang tahu cerita, ada yang tak tahu, tiba-tiba jadi glamour sekejap kan. Sebab memang antara tujuan saya post tu, masukkan tik tu nak bagi peringatan, sebab pengalaman saya berlaku pada saya tu saya rasa sangat berharga. Lepas tu viral lah sekejap, viral juga artis kan. Feeling artis sikit. Jadi daripada tu meningkat jugalah berapa follower dan sebagainya, yang baru ikut, yang baru kenal dan sebagainya. Mudah-mudahan ini satu maksudnya satu pertemuan yang baiklah yang diatur, walaupun bertemu mungkin atas cerita tu, betul kan? Jadi insya-Allah pada pagi yang barakah ini kita sambung pengajian kita. Kemudian kita mungkin ambil masa dalam 15 minit, 20 minit macam tu untuk menjawab soalan yang ada di Facebook. Boleh ya? Bila dah meningkat sikit follower ni, maksudnya bukanlah follower, kawan-kawan. Jadi lambakan banyak sangat soalan. Soalan bagaimana nak berhadapan dengan maksiat suami bermaksiat kan. Suami bawa balik teman wanita depan mata melakukan zina. Sebenarnya cerita tu dah berapa kali dah saya terima aduan. Terutamanya bila isteri tu berpantang. Sepanjang berpantang tu suami bawa balik je perempuan. Lepas tu dilarang, isteri kena tidur dekat luar dengan anak-anak. Yang kes macam tu banyak saya terima, banyak. Lepas tu bagaimana nak berhadapan dengan suami yang begini. Dan aduan isteri pun banyak, isteri melakukan maksiat pun banyak. Kadang orang kata Ustazah ni macam bias, banyak cerita keburukan suami je. Tapi memang yang banyak mengadu wanita, tapi ada juga yang lelaki.
supaya bagi peringatan kepada para wanita. Dan kalau ceramah saya pula, kuliah kita pula, banyak bagi peringatan pada wanita. Betul kan? Supaya jadi isteri yang baik, insya-Allah. Jadi hari ini pun saya ada buat iklan dekat Facebook tu. Saya nak sentuh sikit bab etika pembebelan. Macam tu. Kelebihan membebel dan etika membebel dengan betul. Boleh tak berhenti membebel? Boleh tak? Jadi perempuan tak kalau tak membebel? Itu kan memang macam sifat keperempuanan. Orang lelaki bercakap tu bila perlu. Orang perempuan memang perlu bercakap. Betul tak? Keperluan dari segi emosi, fizikal, mental, rohani, perempuan dengan lelaki berbeza. Rohani pun beza. Perempuan mungkin rohani dia kena kuat sikit, zikir kena banyak sikit. Orang lelaki buat ni nampak dah okey je dia. Kan steady je, muhasabah kurang. Contohlah kan. Yang banyak muhasabah orang perempuan. Fizikal pun keperluan berbeza, emosi pun berbeza. Kalau dalam bab membebel tu dia lebih kepada emosi lah. Dia ekspreskan emosi dia. Orang lelaki dia tak perlu tunjuk sangat pun emosi dia. Dan dia kurang pun emosi. Awak gembira tak? Gembira. Macam tak gembira je. Muka dia tu kan. Gembira tak gembira, lapar tak lapar. Sama. Kita lapar tu lapar dengan muka-muka lapar. Kalau kenyang muka-muka kenyang. Betul kan? Jadi Islam ni bukan satu agama yang tak mengiktiraf emosi wanita ni yang perlu membebel tu. Tapi biarlah kita belajar membebel dengan etika yang betul. Jadi insya-Allah. Hari ni nak sentuh sikit tajuk tu dan kelebihan membebel. Ada banyak kelebihan manfaatnya. Okey, subhanallah, kita sambung muka yang ke berapa ni? Betul 432 ada tanda J. J dah kan? L. Baiklah, yang ke L. Kita masih lagi dalam tajuk bab kewajipan isteri terhadap suami. Apa kewajipan seorang isteri kepada suami? Yang ke L, redha dengan yang sedikit, merasa puas terhadapnya dan jangan membebaninya di luar batas kemampuannya. Redha dengan yang sedikit. Kalau banyak tak susah nak redha. Yang susahnya bila sedikit. Redha dengan yang sedikit, rasa puas terhadapnya dan jangan membebaninya di luar batas kemampuan. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca sama-sama biar bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Surah At-Talaq ayat yang ke-65. Subhanallah. Bab berkenaan dengan nafkah suami, yang wajib suami bagi nafkah asasnya adalah 3. Pertama, tempat tinggal. Yang kedua, pakaian. Dan yang ketiga, kalau dari segi fizikal ni, yang ketiga, makanan lah, makan minum, betul tak? Itu 3 nafkah wajib suami perlu beri dari sudut fizikal. Dari sudut emosi, kasih sayang, perhatian, lepas tu keselamatan, kesejahteraan, itu termasuk nafkah yang wajib. Sebab itu, kalaulah suami ni dia tengok 3 tu je,
Dan dah bagi cukup dah, tempat tinggal, makan, minum, apa lagi yang nak? Antara nafkah dari sudut rohani pula pendidikan. Suami wajib, antara tanggungjawab dan amanah seorang suami terhadap isteri. Sebab itu hadis Nabi sebut, kamu menerima bila akad nikah tu nampak suka-suka berdebar-debar je nak nikah tu kan. Tapi sebenarnya dalam satu hadis Nabi, kamu telah membuat perjanjian dengan Allah. Akad nikah tu akad bukan dengan imam ataupun dengan bapa tu, tapi akad dengan Allah. Kamu telah membuat perjanjian dengan Allah menerima salah seorang daripada hamba Allah untuk dijadikan amanah di bawah dia. Sebab itu di antara tanggungjawab yang ramai para suami tak perasan, tak sedar, tak ambil berat, iaitu tanggungjawab mendidik isteri menjadi isteri yang baik. Menegur, kalau tak mampu dia nak didik, galakkan isteri tu pergi kuliah, pergi dengar ceramah, beli buku-buku yang sepatutnya dan sebagainya. Jadi kadang suami sendiri malas menuntut ilmu, betul kan? Kita yang ada kesedaran, kita cari ilmu sendiri. Jangan salahkan suami pula. Maksudnya kadang-kadang tu kita perlu bertindak sendiri supaya kita nak suami tu menjalankan tugas dia. Seorang isteri yang baik, antara ciri-cirinya isteri yang solehah, dia membantu suaminya untuk menjadi suami yang baik. Bukannya dia menyalahkan. Sepatutnya tentang tanggungjawab awak ni. Awak sedar tak ni? Awak tak ada didik saya pun, awak tak ada tegur saya, tak tutup aurat pun. Kan kita dah tahu benda tu. Awak yang tak tegur saya, awak lah yang tanggung. Nampak kan? Jadi seorang isteri yang baik, isteri yang solehah, dia membantu suaminya untuk menjadi suami yang baik. Nak jadi suami yang baik, tugas-tugas sedilah. Yang kedua, untuk jadi suami yang baik juga, dia perlu jadi anak yang baik kepada ibu bapa dia. Betul kan? Jadi seorang isteri yang baik, dia membantu suaminya untuk menjalankan tugas yang baik kepada ibu bapa dia. Saya minta maaf, kadang orang lelaki, dia tak cakna, dia kurang cakna. Ataupun kita tahulah kan macam mana, contohnya, bang, awak dah telefon mak? Awak ada tak telefon mak minggu ni? Belum. Mak okey tak? Okey, tengok dalam WhatsApp keluarga tu hari-hari update tu. Contohlah kan. Telefon lain bang. Yang tu dia yang bagi tahu khabar dia. Bang, mak ni birthday ni nak beli apa? Tak yalah, orang tua nak beli apa lagi? Beli bang, kita tolong beli. Betul kan? Bang, ni bila lama tak balik, minggu ni kita balik rumah mak. Bukan mak kita. Maksudnya kita ni membantu ingatkan suami ni tentang tanggungjawab dia. Subhanallah. Saya ada jumpa seorang hamba Allah, seorang ibu yang suami dia dah meninggal dunia, tapi hidup dia senang. Hidup dia senang walaupun dia tak pernah bekerja daripada awal kahwin. Dan lepas pada suami meninggal, maksudnya senang tu nak pergi mana-mana mudah, kehidupan serba cukup, rumah pun selesa, kereta pun selesa, kejap pergi sinun, kejap pergi sanun, macam itulah. Dia selalu ikut kuliah saya. Lepas tu anak dia bercerita, satu hari ada peluang berjumpa dengan anak, dia kata, Ustazah, ibu saya adalah contoh isteri yang terbaik. Sepanjang saya membesar, ibu saya contoh isteri yang terbaik. Yang pertama, mak dia ni, ibu dia ni selalu membantu suami ayah dia lah, arwah ayah dia, untuk menjalankan tugas kepada ibu ayah. Sekarang ayah dah meninggal dunia, tapi hampir setiap minggu juga ni mak ni balik rumah mak mertua, bapak mertua, jaga kebajikan, sambung, sebab bapak mertua, mak mertua ada lagi. Kalau dulu masa arwah ayah ada, hampir setiap minggu mak mesti masak buat persiapan untuk balik. Dapat jenguk tak boleh tidur pun tak apa. Maksudnya tak jauh mana, Kuala Pilah ke apa, macam itulah, mesti pergi. Maksudnya usaha ni. Lepas tu mak dulu tak pernah keluar, melainkan keluar dengan ayah. Macam-macam lah dia cerita. Dan mungkin itulah kelebihan mak sampai sekarang. Allah bagi dia kecukupan, hidup yang bahagia, tenang, gembira. Memang saya selalu tengok Hajah ni, senyum, wajah tenang. Dan kelebihan paling utama kerana kebaktian dia kepada suaminya. Kalaulah isteri betul-betul buat tugas, berbakti, buat baik, saya percaya suami akan berubah. Betul kan? Tapi buatlah kerana nak dapat redha Allah. Suami akan berubah, insya-Allah. Okey. Jadi nak sebut pasal nafkah ni, apa yang suami bagi kurang, syukur dan redha. Apa suami bagi lebih, syukur. Jadi kalaulah kita kan minta, bang, orang lain tu beli handbag tu, semua orang beli handbag tu. Handbag apa? Coach.
Contohlah nak coach. Bukan mahal sangat, 1,200 ya. Kan? Saya nak gak merasa beg coach tu awak bukan tak ada duit. Banyak duit dalam bank tu, hari saya tengok ada dalam 12,000, takkan tak boleh bagi 1,000 lebih. Kan? Buat bagilah untuk hadiah. Suami pun tak nak. Tak payah beg yang ada tu kan 120 okey lah tu. Tak payahlah beli yang 1,200. Kan contoh kan. Lepas tu isteri ni nak marah, lalu cakap, awak ni kedekut. Adakah dikatakan suami yang kedekut bila tak nak bagi beg yang dia nak? Dalam keadaan suami mampu. Suami dia minta 1,200, suami bagi 120. Ambil 120 ni, bagilah beli beg apa. Dah cantik dah 120, betul tak? Kalau isteri ni jenis yang tak qanaah, tak bersyukur, kurang bersyukur, awak ni kedekut lah. Keluar perkataan tu, betul tak? Sekarang ni suami ke isteri yang salah ni? Sebab tidak dikatakan kedekut. Kedekut ni istilahnya bila tak bagi nafkah yang asas, yang basic tak bagi. Yang tu barulah isteri boleh tuduh, boleh sebut suami tu kedekut. Yang mana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita pergi berjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku kedekut orangnya. Fahamlah ni, bukan sebab nak beli beg mahal, baju mahal, bukan kedekut sebab tak nak belanja makan, makan cukup kat rumah. Ini tambahan ni, bukan keperluan tapi kehendak. Tak boleh dikatakan kedekut. Bila Nabi dengar, lepas tu wanita ni kata, ya Rasulullah, boleh tak aku ambil hartanya, duitnya secara sembunyi? Rasul kata boleh, mengikut keperluan. Jadi yang suami kedekut, jangan faham kedekut tak beli handbag, kedekut tu. Maksudnya suami tak bagi pun yang asas, yang basic pun tak cukup. Makan, pakai, bil telefon tak bayar, bil api air tu kan termasuk dalam tempat tinggal. Maka isteri boleh ambil secara senyap. Tengah-tengah tidur, dia tahu dah isteri macam ni kan, dia bawa habis duit tu. Dia bawa tak ada tinggal dah. Sampai pergi surau pun dia gulung dalam kain pelekat. Orang pelik kenapa tebal sangat kain pelekat. Rupanya gulung ambil duit tu. Tu memang tahap kedekut sungguhlah tu. Kalau kes begini berlaku ya, saya sarankan kepada para wanita, kalau betul lah memang kedekut, makan pun tak cukup, duit suami tu ada, bukan tak mampu, tapi ada masalah kedekut ni. Tak hidup masin ke kita panggil apa ni? Haji bakhil ni. Haji bakhil ni, ya Allah, memang ada kes saya terlalu berkira sangat. Berkira sangat. Makan tu ya Allah, ya tu bukan suami saya tak ada duit, ustazah ada. Tapi kalau beli 2% pun dia kira, buat catatan, kira. Lepas tu makan ini je, saya dah muak dah ustazah, bukan dia tak mampu beli ayam, tapi dia cari mana yang lebih murah lagi apa semua, makan je yang ni, telur, duduk menyimpan. Jadi kata saya dengan anak-anak tak tahan dah, terlalu kedekut. Aiskrim depan rumah tu pun dia tak bagi. Kadang saya nak beli, budak-budak nak aiskrim kan, membazir dia kata. Maksudnya dah dia tak teringin, budak-budak teringin kan. Tak tahan dah saya ustazah, saya nak keluar kerja, tak nak tak bagi apa semua kan. Okey, jadinya bagi suami yang betul-betul berat kes begini, sebenarnya isteri ni boleh pergi buat aduan di mahkamah, memohon tuntutan nafkah dalam tempoh perkahwinan. Kalau nak guna kuasa mahkamah lah. Sebab ramai orang ingat tuntutan nafkah ni hanya boleh lepas bercerai baru tuntut nafkah. Nafkah apa yang boleh dituntut lepas cerai? Nafkah edah. Dapat sama macam dalam perkahwinan. Ini pun ramai yang tak tuntut. Nafkah muta'ah, betul kan? Muta'ah apa ni? Lepas tu harta sepercarian. Tetapi sebenarnya kalaulah dalam perkahwinan suami ni kedekut, boleh pergi buat dalam mahkamah, bukan nak bercerai, kenapa? Nak buat tuntutan nafkah dalam perkahwinan. Kalau tahu ada anak-anak kita ke, ikutlah siapa-siapa yang kedekut ke. Jadi bila mahkamah panggil, okey gaji kamu sekian, jadi sebab kamu sekat sangat belanja isi anak-anak ni, sampai dia orang semua kena minta lulu nak beli aiskrim pun tak lepas apa semua ni. Jadi nanti pihak mahkamah buat apa? Arahan tolak auto debit kepada akaun isteri. Urusan tu boleh dibuat oleh mahkamah. Maksudnya setiap bulan duit daripada gaji suami automatik masuk dalam gaji isteri. Kalau askar kan dia buat macam tu. Askar kan ada duit masuk automatik kan.
dan suami kita bukan askar, kalau bukan maksudnya boleh minta dengan mahkamah. Lepas tu suami mesti bergaduh sekejap, saya minta maaf, saya terpaksa buat macam tu sebab saya tak tahan dah, kalau tak saya tak boleh nak terus nikah dengan awak. Lepas tu dia janji saya akan bagi, saya tak akan berkira lagi. Bagilah peluang dulu. Sama juga tak berubah, saya terpaksa. Jadi hakim ni, mahkamah boleh bagi arahan surat kepada majikan untuk tolak automatik ke dalam gaji isteri, bukan gaji isteri, akaun isteri lah. Jadi isteri ni bebas lah nak guna, pandai lah dia atur duit tu. Nanti hakim akan bagi ketetapan daripada gaji suami berapa jumlah yang mampu suami bagi pada nafkah bulanan kepada isteri. Bolehlah beli bedak sejuk kan. Bolehlah, benda-benda tu memanglah nampak macam bukan keperluan asas, tapi bagi perempuan kan berhias untuk suami tu termasuk dalam kewajipan tanggungjawab seorang isteri. Subhanallah. Jadi di antara sumber bahagia seorang suami ialah bila dapat isteri yang qanaah, iaitu bersyukur dengan apa yang ada. Masya-Allah. Suami balik tangan kosong pun dia syukur, suami bawa balik goreng pisang pun dia syukur. Tapi kalau tak qanaah, awak tak bawa balik apa-apa ko. Esok suami bawa balik goreng pisang ya ko. Tak ada benda lain ko. Tak bawa balik pun bising, bawa balik pun komplain juga. Cempedak tak ada. Aduh lah. Dalam on the way tu tak ada nampak manggis ke? Awak tak terfikir, ya Allah, nampak tak? Ini antara penderitaan seorang suami. Bila isteri kurang bersyukur dan berterima kasih. Tapi kalau isteri ni kan suami balik tangan kosong pun, alhamdulillah awak selamat. Syukur walaupun tangan kosong selamat. InsyaAllah, alhamdulillah. Pesanlah sebab dia tak kerti mikir, bang, kalau nampak manggis tu beli 2 biji pun jadilah. Bunyi macam kesian, dia beli 2 kilo. Kan, bang 2 biji jadilah, saya nak rasa je, nak buat rasa. Takkanlah nak beli 2 biji kan. Maksudnya, ya Allah, memang betul. Bayangkanlah kalau kita masak untuk suami kan, masak simple-simple je. Suami pula orang yang bersyukur, makan, makasih, sedap. Bayangkan kalau suami kurang bersyukur kan, ni je ke lauk, rasa nak masak lagi tak esok? Ataupun keluar masaklah sendiri. Kan, suami bersyukur, ya Allah sedapnya. Isteri ni akan ada rasa apa, esok nak masak special sikit. Jadi memang indah sangat kalau hidup saling berterima kasih dan saling bersyukur. Jadilah isteri yang mensyukuri pemberian suami. Subhanallah. Okey, kita tengok yang ke M. Jangan melakukan sesuatu yang menyakitinya atau yang dibencinya. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang wanita menyakiti hati suaminya di dunia, melainkan isterinya dari bidadari akan berkata, janganlah engkau sakiti dia. Mudah-mudahan Allah membinasakanmu kerana dia hanya orang asing di sisimu yang hampir akan meninggalkanmu kepada kami. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pernah dengar tak hadis ni? Yang memberi gambaran seorang isteri yang herdik contohnya, yang mengkasari suami. Suami ni suami yang baik, isteri ni mengkasari, tidak taat, tidak hormat, duk peli, bel daripada pagi sampai malam. Apa-apalah kan. Jadi ketika itu, setiap kali itu, bidadari syurga akan sebut benda ni. Jangan engkau sakiti dia. Mudah-mudahan Allah akan membinasakanmu. Na'udzubillah. Kerana dia hanya orang asing di sisimu yang hampir akan meninggalkan kamu kepada kami. Masya Allah. Maksudnya bila dia kata tunggu sampai masa suami kamu akan jadi suami kami dan kami akan melayani dengan yang terbaik. Maksudnya kelebihan nak bagi tahu kepada suami-suami di luar sana yang menderita dengan isteri-isteri. Isteri-isteri yang bermasalah Allah uji. Isteri maki hamun ke, isteri kaki pukul ke, isteri gangster ke. Ada, bukan tak ada. Suami kena pukul dengan selipar, suami kena pukul dengan senduk, yang dikejutkan pagi-pagi dengan kaki. Bukan tak ada, tapi orang lelaki ni dia kurang sikit nak bercerita. Tapi kes saya dulu ada. Ustazah, saya tak tahan dah, Cik kena pukul. Saya mula nak gelak gak, nampak badan sadar. Cik, maksudnya Cik pula kena pukul dengan isteri. Saya tak boleh angkat tangan pada isteri saya sebab mak saya tak pernah angkat tangan pada saya, Ustazah.
Tapi isteri saya sampai setiap hari kok saya kena pukul. Dengan penyapu dia nak pukul saya, dia pukul. Dengan senduk dia main pukul. Saya halang macam ni, tapi mau saya lawan, saya ni saya takut dia sakit. Tapi bila saya tanya suami yang macam ni kan, kenapa encik boleh bertahan isteri yang kasar macam ni kan? Sebab ustazah, saya tahu dia dibesarkan dengan penderaan mak ayah dia. Biasa ada sejarah, anak yang dibesarkan kasih sayang, kelembutan, dia takkan kasar, dia takkan ni. Sama juga yang isteri maki hamun, maki dengan betul-betul hamun lah, bukan main-main lah, ni level yang tinggi lah ni. Martabat tinggi. Suami akan tunjukkan mesej. Saya pernah share kan mesej tu. Semua jenis binatang lah keluar. Binatang, hei babi, kau kat mana? Hei anjing, kau tak erti nak balik awal ke? Hei setan, hei sial. Mesej seorang isteri ni. Saya baca pun mata macam ni baca. Bukan cerita reka ni dalam surau ni kan. Lepas tu saya pun masa tu saya telefon isteri tu. Saya telefon. Puan, saya minta maaf, kenapa puan cakap macam ni, kasar sangat dengan suami. Saya ingat jawapan dia pada saya. Ustazah, dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Saya rasa orang lain, ustazah pun kan kalau marah keluar juga benda-benda tu kan. Saya kata tak, saya tak keluar ayat tu, saya takkan keluar. Saya kata tak apalah puan ya, nanti kita jumpa, insya-Allah kita jumpa. Macam itulah, saya takut saya pula kena maki kan. Jadi cepat-cepatlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kan mungkin ada yang tak tahu, yang live ni kan, dulu sebelum saya jadi penceramah penuh, penceramah bebas, saya sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor lah macam tu, di pejabat agama. Memang hari-hari dengar masalah rumah tangga lah. 80% yang mengadu perempuan, 20% yang mengadu lelaki. Yang dia orang tak ada arah dah. Dia tak cerita kat adik-beradik, kat mak ayah pun tak tahu ni. Jadi yang ni pun kes sama. Bila saya tanya, cik, lama cik sabar 10 tahun isi maki hamun macam ni, dapat gak anak 3 orang ya? Dia kata, ustazah, isi saya baik, makan pakai saya dia jaga. Dia jaga anak bersih, rumah bersih, mulut dia je. Saya minta ustazah tolong, saya minta tolonglah ustazah panggil dia, kot dia boleh berubah. Lepas tu saya kata, macam mana encik boleh sabar? Saya sebelum kahwin dah tahu mulut dia macam tu, dah kono dah sebelum kahwin lagi. Habis tu macam mana encik boleh sabar? Sebab ustazah dah jodoh kan. Kedua, dia memang dibesarkan dengan maki hamun mak ayah dia. Cerita balik mesti latar belakang keluarga. Tolonglah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, tolong hentikan circle. Circle ni bulatan. Ramai mana ibu bapa hari ni dia didik anak dia dengan pukul contoh. Mak dulu masa kecil macam ni lah mak kena. Mak jadi macam ni, jadi orang ni macam ni lah. Kau ni baru mak pukul sikit, mak dulu lagi teruk. Dia ulang, dia nak anak dia tu dapat yang sama. Agak-agak anak ni bila besar esok pukul balik tak anak. Dia akan pukul balik dan dia ikut skrip yang sama. Bila nak berhenti, kita yang kena hentikan circle tu, bulatan tu, roda tu, berpusing tu. Kita yang kena hentikan. Kalau tak, esok kita akan tengok anak kita pukul cucu dia. Dan dia guna skill yang sama. Masa tu kita dah jadi nenek. Kita pun tegur anak kan, kau janganlah kasar benar dengan cucu mak tu. Hati dia nak bertempik cakap apa? Mak buat benda yang sama dulu. Dan mak cakap benda yang sama. Tapi anak ni tak boleh cakap. Sebab mak kan, nanti mak kecil hati. Tapi hati dia memberontak. Jadi sebab itu kan, kita kena berhenti, kena stop. Pengalaman saya, kalau kes dera suami pada isteri pun, sebab dia dibesarkan dengan penderaan. Jadi dia masa dera isteri, dera anak, dia tak sedar. Dia pukul, dia sepak terajang. Itu yang ramai isteri boleh bertahan, sebab dia kata dia tahu latar belakang suami dia, latar belakang isteri. Yang saya nak cerita kes saya sendiri yang maki hamun tadi tu, macam mana boleh bukan selesai lah, tapi ada perubahan. Saya tanya suami yang mengadu, encik, saya minta maaf, saya nak tanya encik juga, memang isteri yang bermasalah ni. Encik main mengadu hal isteri, solat encik macam mana? Lepas tu ustazah, saya ngakulah saya solat tak sempurna. Kedua, saya ngakulah kalau solat pun memang lambat dah, susah lah nak di awak tu. Masjid encik pergi tak? Masjid jauh lagi lah saya nak pergi ustazah. Sibuk ustazah, tak sempat. Saya kata saya akan panggil isi encik, tapi saya minta encik buat perubahan satu je bab solat. Jangan tinggal lagi solat, cuba di awal waktu, dan kalau mampu pergilah surau walaupun satu waktu saja dalam sehari. Pergilah masjid ataupun surau dekat KL rumah ustazah. Yang tu je saya minta kerjasama encik. Saya akan panggil isteri. Memang akhirnya saya jumpa isteri tu.
Tapi kali pertama je saya jumpa, kali kedua suami tu bagi tahu, "Ustazah, tak payah dah panggil. Alhamdulillah isteri dah berubah lah." Saya tanya siapa yang berubah? Betul lah, saya yang berubah. Kan? Saya yang berubah. Sebenarnya saya sebenarnya memang bagi faham, encik, bila encik mula taat kepada Allah, Allah akan beri ketaatan seorang isteri kepada encik. Bila encik tundukkan diri kepada Allah, Allah akan tundukkan hati isteri, Allah akan tundukkan hati anak-anak. Bila encik jaga komunikasi dengan Allah, Allah akan jaga komunikasi isteri dengan anak-anak, dengan isteri. Subhanallah. Bila encik mula hormat kepada Allah, sebelum ni semayang tak semayang tu tak kira hormat tu, kira tak hormat lah tu. Walaupun ada ketikanya semayang, sebab tak penuh, tak sempurna, encik mula hormat pada Allah. Encik sekarang dapat kehormatan, dihormati oleh isteri. Isteri bila timbul hormat, bila timbul taat, dia sangat jaga lidah dia. Dah banyak perubahan dia kata. Lepas tu saya kata, "Cik, kalau ada apa-apa lagi encik datang, encik boleh telefon ke apa." Lepas daripada tu, dia tak ada telefon, tak ada hubungi. Saya harap mudah-mudahan perubahan tu berkekalan. Selagi mana suami ni kekal berubah, jaga solat, selagi itu Allah akan jaga perubahan yang baik tu. Sama juga isteri mengadu pasal anak, ibu bapa mengadu, semua balik-balik tentang solat. Subhanallah. Apa yang bertempik tu? Ringing tone ke? Tone ni. Oi, kelas ajar. Dia punya ringtone tu kan. Lagu ke apa tu? Okey, setakat itu kita baca kitab ni ya. Setakat ini kita akan sambung. Saya nak pasal membebel tu tadi tu kan. Nanti kan orang dekat Facebook ni kata, "Ustazah, nak sentuh pasal bebel tak sentuh." Okey, bagi minum air dulu ya, sebab nak membebel kan. Samalah juga kalau penat membebel kat rumah tu, rasa dah sakit tekak, minum air dulu, sambung balik lepas tu. Okey, baiklah. Mula-mula saya nak cerita satu kisah seorang wali Allah yang bernama Abdul Rahman berkaitan dengan membebel. Saya pernah cerita, betul tak? Ke belum lagi? Belum cerita lagi dekat sini. Okey, kalau siapa dah dengar, buat-buat macam tak dengar ya, macam muka excited je. Okey. Kisah ni saya dengar daripada Al-Fadil Ustaz Iqbal. Dan dia juga antara anak murid Habib Zainal, Habib Ali kan. Saya dengar kisah ni, kemudian saya rasa sangat bersyukur bila saya dapat ilmu kisah seorang wali Allah ini memberi jawapan kepada para suami yang banyak meluah rasa tentang tak tahan tentang isteri membebel. Okey. Jadi cerita ni pastikan sampai pada suami masing-masing, okey? Kisah Abdul Rahman, seorang, dia tak tahu dia wali Allah, dia tak tahu. Namanya Abdul Rahman. Dia diuji dengan isteri yang kuat membebel dan banyak membebel lah. Sampai satu ketika dia dah tak boleh menahan lagi untuk mendengar pembebelan isteri dia. Sebab isteri dia punya bebel tu dah semakin perit. Dah semakin, nak kata apa, dah tahap tu, tahap maksimum dah dia sabar. Dalam waktu yang sama dia tak pernah meninggikan suara pada isteri, marah ke, tengking ke ataupun pukul isteri, tak ada. Dia seorang suami yang sangat sabar. Suami siapakah itu kan? Ada ke kat sini macam tu? Akhirnya Abdul Rahman ni satu ketika dia tak boleh tahan, dia pun bungkus pakaian, dia bawa diri keluar daripada rumah. Dah tak boleh tahan. Kalau suami-suami, kalau lelaki ni pergi mengetel lah kan, jumpa kawan tak boleh tahan, bingit dah telinga kan, dia kata cair dah tak telinga dia tu. Lepas tu dia keluar, kemudian dia jumpa satu gua, dia masuk dalam gua tersebut, dia nampak ada dua orang lagi lelaki yang lain, tapi bukan senasib dengan dia tak. Dia nampak dua orang lelaki, lalu dia bertanya, dia minta izin, bolehkah aku duduk di sini bersama? Dia nampak dua orang lelaki tu sedang melakukan ibadah. Dua orang lelaki tu juga adalah merupakan wali Allah yang sedang bertapa, maksudnya beruzlah, melakukan ibadah. Lalu dua orang lelaki tu kata, boleh kalau kamu nak bersama dengan kami, dengan syarat kamu perlu menyediakan makanan bila tiba giliran kamu. Jadi dia sanggup je lah, okey. Jadi hari pertama dia tengok seorang daripada mereka tu berdoa, bertawasul, meminta, berzikir, tiba-tiba ada makanan turun.
Kita tahu antara karamah para wali Allah, makanan tu datang daripada syurga. Kisah Rabi'atul Adawiyah ke, kisah Maryam ke, kan makanan dihantar oleh malaikat. Hari yang kedua, hamba Allah yang kedua pula. Samalah berzikir, buat ibadah, bertawasul, minta dengan Allah dan sebagainya. Kemudian turunlah makanan, hidangan daripada sumber yang tak disangka-sangka. Kemudian masuk hari yang ketiga, dah bimbang dah dia. Sudah giliran dia ni. Lepas tu dia pun buatlah juga, tengok contoh, mencontohilah dengan zikir, dengan apa, kemudian dia pun bertawasul. Faham tak maksud bertawasul ni? Pernah dengar tak istilah tawasul? Kalau ikut bukan mazhab Syafi'i kita saja, ahli sunnah wal jamaah, tawasul ini dibenarkan dan memang ada dalam syariat kita. Bertawasul maksudnya menggunakan nama-nama, contohnya kita gunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun menggunakan nama-nama orang alim, orang-orang yang soleh untuk kita meminta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau dalam sejarah, Nabi Adam bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu kisah Nabi Adam bila diturunkan ke bumi, Nabi Adam kan zikir dengan zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir tetap tidak dapat lagi jawapan daripada Allah, diampunkan belum dosanya ni. Kemudian akhirnya Nabi Adam berdoa dengan Allah, ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, ampunilah aku ya Allah. Ulang-ulang, demi kemuliaan Muhammad. Akhirnya Allah tanya, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum ciptakan Muhammad? Kamu manusia yang pertama kan, dan Muhammad itu Nabi yang terakhir, kamu Nabi yang pertama. Kemudian Nabi Adam menjawab, kerana aku melihat di singgasanamu, di arasmu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Samalah juga kita kan kalau doa adabnya kena guna mula-mula puji Allah, alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maksudnya selawat dan salam. Itu cara kita berdoa, tawasul lah tu. Kita nak minta sesuatu dengan Allah, kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian kaedah para wali Allah, para alim, orang soleh, dia guna nama-nama orang yang soleh yang dia tahu. Ya Allah, demi kebaikan si fulan ya Allah. Ya Allah, demi kebaikan Tok Guru ni, Syekh ni, Habib ni, ya Allah, tunaikanlah hajatku ni ya Allah. Menumpang kebaikan orang yang soleh. Kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada kisah yang bertawasul bukan dengan manusia, bukan bertawasul dengan makhluk. Dia bertawasul dengan kebaikan dia sendiri. Ada kisah yang 3 pemuda yang terperangkap dalam gua, lepas tu batu tutup besar. Cerita ini daripada hadis Nabi yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasul bercerita suatu ketika dahulu, Rasul kata ada 3 orang pemuda tersekat. Orang pertama bertawasul dengan amal soleh dia, panjang ni, yang ni kita to be continue ya. Orang yang kedua pun bertawasul dengan amal soleh dia. Orang ketiga, akhirnya batu tu mula gerak sikit, akhirnya bolehlah keluar 3 orang tu. Sebab batu tu ditolak, batu besar menutup pintu gua. Nak kata itu adalah tawasul. Kita ada ke amalan yang kita rasa boleh bangga dengan Allah? Ya Allah, kalaulah aku masak hari-hari tu kau boleh terima. Contohlah kan. Ya Allah, pada suatu hari, sebab cerita tawasul tu dengan ibadah tu bukan main-main dia punya ibadah. Dia tawasul dengan kebaikan tu bukan main-main. Yang contoh kisah yang pertama, dia berbakti pada ibu bapa sangat dahsyat. Sampai dia tak akan makan minum, dia boleh bagi anak-anak dia kelaparan walaupun anak minta susu, selagi mana dia tak bagi makan pada ibu bapa. Satu hari ibu bapa dia tertidur. Jadi dia tunggu tu dengan anak isteri dia dan dia kelaparan sampai ibu bapa bangun pagi esok. Bagi makan barulah dia makan. Maksudnya amalan dia buat tu luar biasa sangat. InsyaAllah cerita tu topik continue ya minggu depan. Iklan ya. Okey, jadi cerita Abdul Rahman tadi tu. Lepas tu pasal tawasul tu, dia berdoa, tiba-tiba turunlah juga makanan. Masya Allah, dia pun terkejut. Turun, dan makanan yang dia turun tu, bahagian dia tu lebih sedap daripada makanan 2 orang yang sebelum tu. Lebih sedap, lebih lazat. Jadi 2 orang tu bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu? Kenapa makanan kamu lebih lazat daripada makanan kami? Apa amalan kamu? Siapakah kamu? Dia pun terpinga-pinga juga. Dia tak tahu dia wali Allah, dia tak tahu. Lalu 2 orang ni bertanya, kamu tadi bertawasul dengan siapa? Nama siapa yang kamu sebut? Lepas tu dia pun jawab, kalau kamu nak tahu, kamu kena bagi dulu jawapan. Kamu tawasul dengan siapa?
Dua orang ni pun bagi tahulah dia orang tawasul dengan nama sekian-sekian dan salah satu namanya ada nama dia. Lepas tu dia kata, siapakah Abdul Rahman? Dia tanya, guru kami suruh mencari, kami berdua ni mencari seorang wali Allah yang belum ditemui. Makam dia sangat tinggi dan kami bertawasul. Lalu dia pun berkata, aku sebenarnya tak tahu nak tawasul dengan siapa, tapi ketika aku berdoa dengan Allah, ya Allah, aku bertawasul dengan orang berdua ni bertawasul. Kalau yang suka tu dah faham, yang blur tu tak faham lagi. Sebab dia tak bergaul, dia tak pergi, dia tak ada guru, dia tak ada apa. Dia tak tahu dia nak tawasul dengan siapa, nak guna nama siapa, nak minta dengan Allah ni. Dia kata, ya Allah, aku bertawasul dengan dua orang ni bertawasul. Dua orang kawan tu kan. Jadi rupanya dia bertawasul dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Dia tak tahu pun. Subhanallah. Jadi bila dua orang tu tanya, dia orang ni tanya, apa amalan kamu? Rupanya kamulah orang yang kami cari, Abdul Rahman, ciri-ciri sekian kamu, rupanya orang yang kami cari. Apakah amalan kamu? Dia kata, aku tak ada apa-apa amalan. Aku tak ada apa-apa amalan. Melainkan dalam hidup aku dia uji dengan seorang isteri yang suka membebel. Dan aku bersabar dengan dia dah sekian tahun. Berapa tahun dah aku bersabar. Lalu kawan-kawan tu kata, kalau begitu tempat kamu bukan di sini, tempat kamu di rumah. Makam kamu naik sebab kamu sabar dengan isteri itu. Dia kata betul juga kan. Jadi kaedah cara kedudukan seseorang itu untuk dinaikkan di sisi Allah, ada orang naik makam sebab sabar. Sebab itu orang yang diuji dengan suami atau diuji dengan isteri, apa pun bentuk ujian, anggap itu adalah Allah nak naikkan darjat kedudukan kita. Rupanya 30 tahun suami tak berubah, 30 tahun kita sedang menghimpun pahala sabar. Tak tahu makam tu macam mana, tak tahu, wallahu a'lam. Jadi nak sebutnya, Abdul Rahman ni pun balik waktu malam, kemudian dia bagi salam, isteri jawab tapi si tak buka pintu. Tidur dekat luar, tapi ketika tu dia tak ada nak marah dah, tak ada rasa makam naik. Macam itulah ibaratnya. Kan? Sebab dah tahu ni, tak apa, terima je lah. Lepas tu awal pagi isteri buka pintu, isteri pun cakap, isteri dia pun kata, wahai suamiku, sekarang kamu sudah tahu bahawasanya kamu adalah salah seorang daripada wali Allah. Persoalannya, macam mana isteri ni tahu? Ada SMS ke? Tak ada. Isteri ni juga adalah seorang wali Allah. Ini kisah suami isteri wali Allah. Dan isteri ni, dia bukan bebel macam kita bebel lah. Dia bebel bukan benda yang melanggar syariat. Tapi dia tahu dia adalah seorang wanita yang salehah, wanita yang baik, wanita yang sangat kuat ibadah. Tapi bagaimana dia nak naikkan makam suami dia juga jadi wali Allah. Jadi itu kaedah dia dalam mendidik suami dia. Akhirnya suami dia sabar. Betul tak? Masya Allah. Mungkinlah suami ni tak kuat. Kita kan tengok suami kita mungkin tak banyak ibadah macam kita. Biasa perempuan dengan lelaki yang banyak solat sunat siapa? Perempuan, rajin sikit. Banyak baca Quran siapa? Perempuan juga. Banyak zikir-zikir, amalan tu amalan ni. Banyak orang perempuan. Yang banyak puasa sunat pun sama, perempuan rajin, suka tolong orang. Bukan nak kata lelaki pemalas, biasanya begitu. Tapi ramai juga lelaki yang lebih kuat ibadah dia. Tetapi mungkin dia banyak menghimpun pahala sabar sebab sabar dengan kita. Itu bahagian dia. Masya Allah. Cuma cerita tu kita ambil pengajaran kisah tu. Pertama, kepada orang lelaki sekalian, berusahalah untuk sabar dengan isteri yang kuat membebel, yang banyak membebel, kerana itu salah satu cara dia memberi keperluan kepada emosi dia. Orang perempuan lagi kalau suri rumah, saya nak bagi tahu, tahap stres suri rumah lebih tinggi daripada tahap stres wanita yang bekerja. Ada orang tak setuju. Oi, suri rumah lah best, duduk kat rumah happy, tak ada mikir apa semua. Kalau nak bincang, nak debat pasal ni memang tak habis. Masing-masing ada hujah masing-masing. Tapi pengalaman kami handle case dulu, aduan masalah rumah tangga lebih banyak di kalangan suri rumah berbanding wanita yang bekerja. Kita pernah buat survey juga, statistik dan sebagainya. Wanita yang bekerja, dia bergaduh dengan suami, dia keluar pergi kerja, jumpa kawan, makan, wah dia dah lupa. Lepas tu dia dapat gaji, dia boleh reward diri sendiri, dia boleh ni dan sebagainya. Ini yang okey lah, yang tak okey kena tanggung suami tu cerita lain.
Lepas tu kalau isteri rumah pula, dia tak ada kawan lain, kawan dia adalah suami. Betul kan? Bergaduhlah dengan suami dia pagi, bengkak tu sampai petang. Selagi mana suami tak mesej minta maaf nak settle ke apa. Tapi suami pergi pejabat dah lupa dah isteri tengah menderita kat rumah ni. Kawan suri rumah siapa dia? Mesin basuh, pinggan mangkok, periuk belanga, kain, tu kawan dia. Kawan yang tak ada suara. Kalau baling pun senyap, tak sentuh pun senyap, maksudnya bebel lah seorang-seorang, faham tak? Jadi kadang-kadang isteri ni tunggu suami balik. Kan? Suami balik buat tak tahu. Dia menunggu-nunggu nak borak, nak bercakap sebab emosi dia, nak keperluan emosi bercakap. Suami pula buat muka letih, penat. Saya stres ni, saya penat ni. Macam mana masa tu downnya emosi isteri. Down sangat. Jadi benda tu dua-dua sebenarnya ada. Tapi nak bagi tahunya, motivasi kepada para suami sekalian, selagi mana isteri tu dia tak bebel maki hamun, dia tak bebel benda-benda yang melampau syariat, sabar je lah. Dia ulang benda yang sama je. Anggap seperti kicauan burung. Jangan bagi masuk. Ini kepada suami lah ni, kepada lelaki. Sebab suami tak boleh minta, boleh tak awak diam satu hari? Nak tanya, boleh tak diam satu hari? Tak boleh. Diam tu kalau sakit je, betul tak? Jadi ini orang tua, kalau makcik-makcik mungkin cerita ni tak relevan sebab makcik-makcik dah tak larat bebel. Tapi masa muda dulu kuat bebel tak? Tak juga. Ada yang tak, ada yang bebel. Okey. Kan kita dengar kisah Saidina Umar pun sama, betul tak? Jam tu betul kan 9.30? Kisah Saidina Umar pun ada yang sama keadaannya. Seorang sahabat nak pergi mengadu kepada Saidina Umar. Dia tak tahan dah kena bebel. Rupanya cerita bebel ni daripada zaman sahabat Nabi lagi. Bila nak mengadu, dia dengar Saidina Umar masa tu jadi khalifah, Perdana Menteri. Dah jadi Perdana Menteri. Cuba bayang kalau apa siapa? Datin Seri Rosmah bebel Tun Mahathir. Macam itulah kan. Datin Seri Hasma, Siti Hasma. Minta maaf tersasul. Nak kena gam ni Ustazah ni. Aduh, kesilapan ya. Kesilapan. Itu normal. Sebesar mana pun seorang suami, saya nak kata ibarat tu, masa tu dah jadi Amirul Mukminin. Saidina Umar ni terkenal dengan tegas. Dan Amirul Mukminin dia bukan macam Perdana Menteri kita untuk satu negara saja. Bila sebut Amirul Mukminin, dia jadi khalifah, Perdana Menteri, presiden kepada seluruh negara-negara Islam. Sangat luas, lagi-lagi besar lah. Tapi kawan ni nak pergi mengadu. Kan rumah ni kan, rumah-rumah sahabat Nabi kan rumah miskin. Dibina dengan pokok-pokok kayu macam tu je kan. Jadi dia baru nak bagi salam mengadu, dia dengar Saidina Umar kena bebel dengan isteri kan. Dia pun tak jadi ngadu. Tapi Saidina Umar dah perasan ada kelibat depan rumah. Saidina Umar keluar, "Wahai sahabatku, kenapa, apa hajat kamu?" Kalau ikut bahasa kita lah, dah selesai masalah. Macam tu lah. Selesai apa? Nak ngadu, kau pun sama kena bebel kan. Jadi tak payahlah nak ngadu kan. Kau pun sama. Jadi bila Saidina Umar tanya, tapi tak adalah dia cakap macam tu. Tu kan bahasa kita lah kan. Dia macam tak apalah. Senasib kan. Macam tu. Lepas tu, bila macam tu, Saidina Umar tanya juga, dia pun ceritalah masalah dia. Saidina Umar pun kata, "Wahai sahabatku, isteri kita telah menyiapkan semuanya untuk kita. Makan kita, pakai kita, penat kita. Kita cuma perlu menahan mulut dia saja. Dan itulah caranya melepaskan penat." Kadang bukan tak masak, tapi mulut tu kan bising. Masa ngemas tangan jalan, mulut tu bising. Ni baju siapa lah ni? Ni plekat siapa lah ni? Ni siapa? Padahal dalam rumah tu 2 orang tu je. Tanya soalan siapa kan. Padahal dia dah tahu siapa punya ni. Ni surat khabar siapa baca ni. Tak tahu nak letak tempat dia kok. Ni siapa. Yang tu kan dengar. Esok ulang balik kan. Jadi nak kata mulut tu nak berbunyi, bukan nak merungut ke, bukan nak marah sangat ke, betul kan? Jadi nak bagi tahu para suami sekalian, itu adalah asam garam. Tak boleh nak suruh awak, boleh tak berhenti buat kerja je. Mulut tu boleh senyap tak? Dia telah macam melawan fitrah lah, macam tu lah nak kata. Jadi anggap macam kicau burung saja kan. Jadi okeylah, berjalan dengan baik, subhanallah. Jadi kita ni kalau sebut pasal etika,
Membebel orang perempuan, ya silakan kalau nak membebel. Larangan pertama dalam membebel, tolong jangan menggunakan perkataan yang kesat. Elakkan nak bebel macam mana? Contoh perkataan kesat apa? Kita bebel pasal adalah satu pinggan tak basuh. Janganlah guna perkataan, kalau setakat ni pinggan siapa lah ni. Jangan sampai keluar pemaleh, betul. Kan tu dah kesat, betul kan? Padahal semalam suami dia perajin. Maksudnya semalam suami dia basuh. Masa basuh tak ada disebut siapalah basuh pinggan, tak ada sebut. Masa malas tu lah disebut-sebut, betul kan? Jadi kita takut bila kita sebut bagi giliran pemalas, seolahnya yelah saya ni pemalas, seolahnya menghapuskan kebaikan dia yang belum ni ada, dia tolong siram, ada dia buat kerja. Nampak tak? Pepe tu memang ni pengotor. Padahal time tu dia kotor sikit, tapi terus letak pengotor. Pepe ni kan dia menunjukkan peribadi, betul kan? Sakit perkataan tu. Walaupun macam tak adalah makin amun, tapi pepe tu menunjukkan peribadi. Penangguh buat kerja mesti nak nangguh. Pada tu lah dia nangguh sekali. Kita yang bercakap ni lagi banyak nangguh. Okey. Yang kedua, dalam membebel tolong jangan mengungkit. Ungkit kan? Dia bebel cerita hari ni, dia ungkit cerita yang tahun lepas tu. Habis dia ungkit. Masalah tu bab ni. Ni serupalah daripada dulu ni, samalah macam ni bebel ungkit apa ni yang tahun lepas, yang panggil lama-lama. Yang ketiga, jangan buat perbandingan. Dalam membebel jangan banding. Marah-marah, awak jadilah macam suami orang sebelah tu. Cuba awak tengok dia tu, petang-petang keluar rumah, tolong isi ram pokok, saya ni. Jangan sekali-kali buat perbandingan. Awak ni gini-gini macam ayah saya. Ayah saya tu kan, walaupun ni banding dengan ayah kita pula. Saya nak tanya, bila kita membandingkan dengan orang lain, kita akan banding yang baik ke yang tak baik? Kita akan banding yang baik-baik je. Sebab nak bagi tahu buruknya dia ni, kita akan ambil yang baik-baik orang. Cuba tengok tu, tengok jiran depan pula. Mesti kita akan ambil yang baik-baik. Padahal masing-masing ada kelemahan dan keburukan. Kita tak tahu yang rajin siram pokok tu rajin juga pukul isi. Contohlah, kita tak tahu. Kita tak tahu keburukan orang lain, tapi kita cenderung melihat kebaikan. Sikap membanding sangat bahaya. Kita akan banyak melihat keburukan pasangan dan akhirnya kita akan melihat, kita mengumpulkan kelebihan-kelebihan orang lain dan mengumpul keburukan-keburukan pasangan. Na'udzubillah min zalik. Kemudian tip yang sangat bagus kalau boleh diamalkan, kalau bolehlah. Wahai para wanita di luar sana, peringatan untuk diri saya juga. Kalau kita rasa macam ada benda yang kita nak cakap dengan suami, dan biasa kalau cakap ni jadi cerita panjang juga ni, jadi bebel juga ni. Kita mula dulu dengan doa. Doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini bukan gurau-gurau, bukan main-main ni. Sebab ada benda kita nak cakap dengan suami, tapi suami terus macam, alah, malah dengar, awak tu benda sama yo. Faham tak? Memang benda sama pun kita nak tegur ni. Nak tegur pasal apa contoh? Pasal nak pujuk dia, nak tegur dia, pergilah semayang kat surau. Awak dah tua. Betul kan? Rumah dekat surau, malulah tak pergi surau. Tapi dia, bila hari-hari kita ulang, dia akan anggap bebel. Betul tak? Bukan nasihat. Dia akan anggap bebel. Contoh. Awak nak pergi surau, awak pergilah. Saya malulah kalau saya pergi, awak tak pergi. Apa kata orang pula? Awak pergi, saya pergi. Boleh jadi bergaduh tak pasal tu? Boleh jadi bergaduh. Awak ni gini. Ada orang memang walaupun dah tua susah nak pergi surau, betul kan? Ini kalau semua suami masing-masing ni penuh surau ni, tapi berapa orang je yang sampai kan? Jadi kita mulalah dengan Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kena berlapang dada ni. Nak nasihat orang ni, orang yang bagi nasihat kena lapang dada dulu ni. Nanti nak dengar jawapan dia, nak dengar marah dia, nak tengok muka dia supaya berlapang dada. Kalau dengan cucu nasihat, cucu buat muka, kita tak ada berlapang dada. Oi, buat muka dengan Wan ya. Marah terus. Nampak sangat Wan tu tak berlapang dada. Nama pun budak kan, dia buatlah muka. Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku, hatiku. Lagi? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah urusanku. Urusan apa ni? Nak bercakap ni, nak bebel ni, nak sebut ni.
Wa yassir li amri, lagi wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukakanlah belenggu yang mengikat pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mudah-mudahan dia memahami kata-kataku. Ini doa daripada mana ni? Doa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, doa ini bukan diajar, bukan daripada hadis Nabi, doa ini daripada Al-Quran. Masa tu Nabi Musa kan nak berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa pula dia bimbang, takut depan Fir'aun nanti gagap-gagap, tak boleh nak cakap. Dia minta dengan Allah. Kita kan kadang-kadang nak cakap dah susun ayat elok dah, tapi orang tu salah faham. Ataupun kita bila nak bercakap, kita campur dengan marah, dengan sedih, tersalah perkataan. Orang tu kecil hati. Sebab itu bila nak nasihat anak, nasihat cucu, nasihat suami, suami nak nasihat isteri, nak nasihat adik-beradik, kita ni sebelum mula tu, Rabbi syrahli ya Allah, Rabbi syrahli sadri ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, pemudahkanlah urusanku. Lagi wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah lilitan yang membelenggu pada lidahku. Nak cakap lain, keluar lain. Kan kadang-kadang macam tu. Yafqahu qawli, supaya dia faham apa yang aku nak sampaikan sebenarnya, supaya dia tak salah faham. Kita kan kalau dah tersalah cakap, orang tu pegang, betul kan? Dia pegang yang kita tersalah tu. Lepas tu kita nak betulkan, minta maaf, saya bukan niat macam tu, bukan itu maksud saya. Dia tak ada dengar dah penjelasan lepas tu. Yang kita tersalah sebut tadi tu. Yalah, Dan ni suami bukan suami yang soleh, awak carilah suami yang lain. Bukan macam tu maksud saya, awaklah suami saya, tak ada orang lain. Awak jadilah soleh lagi. Yalah, maksud awak saya tak soleh lah. Kan jadi bergaduh tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan itulah sikit sebanyak tips etika pembebelan, dan tips supaya bebel kita tu jadi nasihat, bukan bebel kosong, malah diberkati oleh Allah. Dah cakap sekali tu, suami terus terbuka hati. Yelah, saya terimalah, terima kasihlah atas teguran. Padahal dah 5 tahun dah cakap benda sama ni, tapi tak mula dengan doa. Kita rasa kita yang boleh ubah suami, tapi kita silap. Yang mampu mengubah suami, orang-orang yang kita nak nasihat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita bebel sebuah nasihat, minta pertolongan daripada Allah. Subhanallah. Ada soalan ke, nak tanya satu soalan ke? Ya. Ingatkan dia. Okey, itu bergantung pada niat lah kan. Contoh biasa dengan anak, kan, dengan anak. Ingat tak dulu apa yang Umi buat? Ingat tak apa yang Umi bagi? Cuba kena. Maksudnya dengan tujuan nak menyedarkan. Jadi niat kita tu bukan kita nak mengungkit kebaikan kita sebab kita nak berbangga, nak riak, nak rasa kita bagus, tak. Supaya dia berfikir. Awak ingat tak dulu masa awak susah, saya buat pinjaman 30,000. Saya bagi dekat awak untuk awak mulakan bisnes. Contoh dengan suami kan. Saya buat tu memang niat ni, tapi akhirnya bisnes lingkup. Saya sabar, saya redha. Awak tak disiplin. Maksudnya kalau suami ni panah telinga, dah beri ngungkit. Kan? Sebab itu dalam kita nak susun ayat, nak cakap ni, kena minta tolong dengan Allah kan. Rabbi syrahli sadri yafqahu qawli, supaya dia faham. Tujuan kita tu nak bagi dia sedar. Bukan tujuan kita nak ungkit, saya tak nak apa-apa balasan, saya tak nak apa. Cukuplah kalau hari ini awak jadi suami yang baik, itu dah cukup. Saya bukan nak minta awak bayar balik, tak. Tapi awak jadilah suami yang baik. Dia pun tanya baik macam mana? Kena bagi. Sebab orang lelaki umum baik macam mana, dia kira baiklah tu. Saya minta 2 je. Jangan minta berat-berat. Jangan saya minta 10 je. Yang tu terus fail. Saya minta 2 je. Awak jaga solat. Lepas tu malam-malam sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk sama-sama. 2 tu je. 2 tu je tu, tapi akan bagi perubahan yang besar. Jangan tu awak jaga solat Al-Mulk, lepas tu zikir ni, kemudian ni pagi-pagi tak payah. Tak payah cerita tanggungjawab dia nak buang sampah ke apa. Awak jaga 2 ni je. Okeylah, insya-Allah. Bunyikan sikit, tapi orang yang jaga solat dia akan menjaga semuanya. Tanggungjawab dia akan semua ni. Al-Mulk tu sebab inilah solat tu untuk kita kat dunia dan akhirat.
Al-Mulk tu untuk kubur kita. Saya tak nak lah. Kita nak kubur kita sama-sama terang kan. Bukan rumah kita sekarang je terang dengan lampu. Esok kita akan pindah rumah yang baru. Rumah baru kita namanya kubur. Lampunya adalah surah Al-Mulk. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih di atas soalan dan semuanya. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada haja-haja puan-puan, beri kerjasama yang sangat bagus, mendengar dengan sangat baik, dengan sabar insya-Allah. Sehingga bertemu lagi dalam kuliah akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Untuk kuliah minggu depan, saya tak pasti lagi sebab saya balik Terengganu hari Jumaat balik. Selamat bercuti panjang juga saya ucapkan. Ambillah kesempatan cuti yang panjang ni kan. Sebab cuti sampai hari Rabu, betul kan? Cuti raya Cina ni. Ambil kesempatan ini untuk ziarah saudara mara. Hubungkan silaturahim. Maksudnya jangan fikir nak berjalan je. Maksud berjalan tempat-tempat penginan je. Sebab menghubungkan silaturahim kita akan sebut dalam kuliah akan datang insya-Allah sangat besar. Bahkan kalau ada hubungan yang terputus, tolong sambung sebab dosa dia termasuk dalam al-kabair. Orang yang putuskan silaturahim dosa-dosa yang besar sampai Allah akan menyekat rahmat dia. Jadi kita ingat-ingat balik, kemudian cuba juga ambil peluang ni. Cuba ingat mana ada saudara mara, mak saudara ke, tok saudara ke, sepupu ke yang susah. Ambil kesempatan ni pergi hollow bantuan. Sebab ada hadis Nabi, barang siapa yang bersedekah kepada orang luar, orang yang jauh, tetapi ahli keluarganya dia tak membantu, Allah tak terima sedekah dia. Lalu hadis tu bersambung lagi, Allah memalingkan wajah. Allah tak nak tengok muka orang di akhirat kelak, orang yang membantu orang luar. Dia sedekah banyak, Tafiz sedekah, Palestin sedekah, tapi ada ahli keluarga terdekat silaturahim ni yang mana dia tak membantu. Jadi guna peluang. Saya pun balik kampung Terengganu esok sampailah hari Rabu. Saya bimbang kadang-kadang ada kerja tak selesai yang mak minta tolong apa, kita pun extend lah hari Khamis. Kuliah kita kan hari Khamis. Jadi akan dimaklumkan kepada hajah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.